semua dan selamat petang. Okey, hari ni hari Ahad. 9 suku malam. Okey, 14 Jun 2020. Selalunya saya cukup lupa tarikh. Okey. So, pada minggu ni saya salah kita akan buat sesi forecast target pen minggu depan. Kamu ada soalan kamu tanya saya dan sesi Q&A lah. Okey. Apa yang kamu minta pen saya untuk analisa, saya cuba analisakan untuk kamu lah. Okey. So, saya akan baca pada mula lah. Yang daripada Aiman tadi kan. Okay, so Aiman minta UCAT, AU dengan MU lah. So, kita tengok lah. Sebab UCAT. So, kita tengok UCAT. Saya analisa minggu lepas. Maksud UCAT lah minggu lepas. Okay, so UCAT minggu lepas kan kita ada analisa lah. Okay, so dia ada breakout. So, saya jangkakan UCAT akan meneruskan perjalanan ke atas cik. So, minggu ni apa yang nak buat UCAT? Okay. So, minggu lepas kita tengok kan. Tengok bila dia fail to break that level lah. Dia akan turun naik ya. So, kita tengok kan. First kali kita akan tandakan support resistance lah. Itu benda yang paling saya suka. Okay. Support kat mana, resistance dia kat mana. So, ini adalah support untuk UCAT. Okay. So, lagi. Ini adalah satu kawasan resistance dia. Yang mana dia akan cari resistance ini. Okay. So, yang kita nampak sekarang, price dah break this area. Tidak. So, kat mana kita nampak ni? Support resistance dia. So, kat sini pun ada juga kan. Dia punya SBR, RBS yang kita kena hormat lah. Benda ni tetap menjadi SNR juga. Okay. So, untuk UCAT, okay, apa yang saya nampak adalah sekarang ni price dah break macam minggu lepas punya prediction lah. Okay. Mana saya punya ni? So, price dah break dia punya level resistance. So, bila price dah break, so kita akan jangkakan price akan membuat kenaikan ke net resistance. Okay. Bila dia break ni, baru dah dia akan cari sini pula. So, UCAT minggu depan jangka akan melakukan kenaikan. Sehingga apabila price break ni, that level ni, itu menunjukkan bahawa strategi untuk kita buy atau terbatal. Okay. Buat masa ni UCAT adalah saya more kepada buy. More kepada buy ataupun bias kepada buy. Okay. Ini yang saya nampak tentang UCAT. Saya tanda warna merah. Menandakan saya dah analisa lah. Okay. Terima kasih join live. Ni ramai lah. 49. Sebelum ni tak. Jarang cecah 50 lah. Okay, so seterusnya adalah pair Aussie USD lah. Okay. So, Aussie USD minggu lepas tak ada analisa. So, apa yang jangka akan berlaku? So, firstly adalah macam biasa, support and resistance adalah resistance dekat mana? So, ni adalah resistance untuk AU. So, support dia kat mana? Kalau kita ikut based on support ni kat sini kan, dia punya support yang clear lah, kita nampak yang terdekat dengan dia kan. Okay. So, adakah AU akan turun ke situ? Yang tu yang kita nak tengok. Okay. So, sekarang ni apa yang saya nampak, price dah apa? Dia dah break kan. Dia dah break this level. Okay. Ataupun kawasan support. So, mana kawasan support dia? Mana saya tanda? Cari warna naiknya. So, dia dah break kan. So, dah break kawasan ni. So, itu menunjukkan bahawa price dah breakout. So, breakout sebarang kenaikan dia adalah kenaikan untuk mencari retracement sebelum dia turun sampai sini. Dia akan test level ni dulu. Sama ada dia akan bounce ataupun dia akan break. Yang tu. Okay. So, minggu depan posisi sell kita akan bias kepada sell untuk Aussie USD. Okay. So, kamu carilah kawasan-kawasan yang terdekat, resistance terdekat. Okay, yang comel-comel rotan kan. Tengok resistance mungkin dia akan cari sini, resistance dia apa semua kan. Waktu ni kita akan tunggu confirmation kita dengan candlestick. Okay. Tengok apa reaction candle, apa reaction price di kawasan-kawasan tersebut. Okay. So, strategi sell terbatal apabila price break resistance ni. So, terbatal strategi sell kita. Okay. So far, dia bias kepada sell. Okay, clear tak, Aiman? So, yang ni yang saya nampak tentang pair Aussie USD Kalau clear,
Jangan lupa love sikit, like sikit. Okay. So hari ni next daripada Aiman juga adalah pair NZD USD. Selalu orang cakap NZD USD ni adalah pair adik-beradik kan. So apa yang berlaku sekarang pada pair NZD USD? So price dia minggu lepas saya analis bila dia break dia akan dia red naik. So dia dah test tapi dia gagal melepasi resistance ni dan dia telah buat apa? Formation apa sini. Sini dah buat formation double top tak? Ni adalah resistance dia. Okay. So dia pun buat penurunan dan penurunan telah break ni kan. Break support ni kan. Okay. So price dijangka akan meneruskan penurunan. So penurunan sampai mana? Okay. So kita tengok ada tak kawasan-kawasan support yang terdekat dengan dia. So di sini kita adalah satu support Wah, jauh nak pergi kan. Adakah USD makan menguat minggu depan? Saya tak tahu. Okay. Bila dah jadi pun kita tahu dah kuat Yang tu kan kena faham. Sebab tak ada siapa boleh tahu masa depan. Okay. So ni adalah satu kawasan support resistance dia. Okay. Yang ni tapi bila price dah break ni saya jangkakan price akan cari kawasan, cuba akan cari kawasan ni lah, kawasan support, dan lebih bila dia break ni dia akan cari lebih lagi turun bawah lagi lah. So saya menjangkakan price akan break ni dan dia akan turun ke sini. Okay. Sekitar ni lah kita tengok sebab sini pun kalau kita tengok tarik belakang-belakang kan dia akan hampir dengan apa SBR RBS kan. Kemungkinan dia akan cari balik lah kawasan ni. Okay. So strategi kita sell terbatas apabila price break sini resistance ni. Okay. Senang tak? Senang kan? Nak analisa senang kan? Kamu nak trade tu nanti. Berdebat-debat ni buy ke sell, buy ke sell. So berbalik pada kita punya analisa kamu. Apa plan kamu? Kamu nak buy ke kamu nak sell? Kalau kamu nak buy, kamu make sure tunggu dia breakout ni dulu. Breakout resistance kamu boleh buy lagi. Tapi kalau dia tak breakout hati-hati sebab dia dah dalam bentuk structure penurunan sell. Okay. Clear tak? Aiman? Okay. Terima kasih sudi join saya punya live. Okay. So yang ni yang saya nampak tentang NU. Kalau ada soalan bertanya itu tak ada masalah lah. Saya akan jawab. Saya akan cuba jawab lah yang apa yang saya tahu. Kalau saya tak tahu saya beritahu saya tak tahu lah. Jangan saya akan rujuk pada lebih bakal lah. Sebab ramai daripada yang orang lain berpakar pada saya sebenarnya. Saya cuma trader je jadi. So daripada Abang Sam minta pair GJ. So minggu lepas GJ buat apa? Okay, so kita tengok minggu lepas GJ saya jangkakan bila price break ni dia akan buat kenaikan kan. Tapi price gagal untuk break dah buat. So sebab tu dia buat penurunan. Bila dia touch dia akan touch balik atas dan dia break lagi. So GJ dengan gayanya minggu lepas dia buat penurunan. Ni analisa minggu lepas. So minggu ni kita tengok apa yang buat. So kita padam semua lukisan supaya nampak clear sikit. Selalunya macam tu. Saya tak suka biar nak guna benda yang sama So saya cuba padamkan supaya saya punya pemikiran clear. Dan saya akan buat mapping baru. Secara tak langsung dia akan melatih saya punya minda bawah sedar ya. Okay. So seperti biasa adalah support and resistance. Ni GJ yang tanya selalu kan. So ini adalah satu resistance. Jauhnya. Ya. Macam mana? Okay. So ini juga merupakan apa dia? SBR RBS dia tidak. Okay. So destinasi GJ adakah dia sampai? So kalau kita tengok daripada segi ni nampak kan dia buat support SBR RBS kan satu kan. Tidak. Okay. So price akan test kawasan ni dulu. Okay. Dia kita tengok reaksi dia kat mana. Dia buat apa kat sini. Sama ada dia akan bounce balik ke atas ataupun dia akan turun lagi. Sebab kalau ikut based on penurunan, okay, dia memang akan buat penurunan lah. Dan dia akan tengok di sini. Kalau untuk saya tak akan buat decision untuk buy atau sell lagi. Sebab dah tengah jalan So saya tak minat lah nak buat decision buy atau sell lagi. So saya stay waiting lagi. Tunggu apa dia buat. Okay. So bagi saya dalam keadaan sekarang ni saya dah tak minat nak sell lagi terlalu dekat kan. Okay. Tapi kalau kamu masa berbalik, so tak ada masalah lah. So ni adalah satu lagi kawasan support dia. Okay. So banyak liku-liku hidup kat ni Liku-liku kehidupan
Okay. So sini pun ada satu kawasan ni. So saya akan lebih selesa kalau saya nak sell, saya akan tunggu dia breakout ni dulu. Okay, dia breakout dulu. Maksud dia price breakout dulu. Okay, dia retest baru kita sell. Itu cara dia. Tapi kadang-kadang kamu tengok dia ada breakout kau tu kan, clear breakout kan, kamu nak entry dulu pun tak masalah agak. Tu pulang belakang kamu, kalau kamu masih ada FOMO, takut terlepas entry boleh je entry dulu, tapi make sure kamu jaga kamu punya MM lah. Maksudnya size lot kamu tu, tak boleh kamu nak masuk size lot sama dengan limit order kamu guna kan, betul tak? Okay, clear lah GJ? Clear. So GJ nak buy bila? Okay, GJ nak buy bila? Okay, saya selesa GJ bila saya nak buy apabila price dia break ni resistance ni. Okay, dia buat macam ni. So saya akan selesa untuk buy. Okay, so far saya takkan buy lagi as long dia tak buat new kenaikan lah. Okay, clear tak untuk GJ? Okay, saya masih menggunakan method yang sama lah, SNR candlestick pattern. Candlestick pattern ni saya tunggu bila price dalam zone. Bila price masuk zone ni saya tunggu apa wujud SRS yang wujud kat situ untuk saya entry. Kalau tak wujud SRS, janganlah entry kan. Sebab kita tak boleh tengok langsung direct market kan. Kita tak tahu apa yang ada volume kat itu, ada banyak mana kan. Kita cuma jadikan sebagai panduan menggunakan CRS. Yang tu je sebenarnya. Okay. Waalaikumsalam Muhammad Zulkifli ya. Okay. So daripada Muhammad Syazwan dia minta Euro GPY. Euro GPY. So kalau you tengok based on Euro GPY, minggu lepas saya tak ada analisa ada. Tak ada lah, ada. Euro GPY. Okay, saya menjangkakan price akan bounce buat ke atas kan. Tapi bila kita tengok, yang ni yang penting, kita kata tunggu confirmation kan. Bila kita tengok price, dia apa? Dia break kan, selamba dia. So kita tahu, kalau dia break ni, maksud dia kita punya analisa untuk buy ni terbatal. So tunggu bawah. Kalau kita nak buy lah. Okay. Sebab tu pentingnya macam saya lah, saya tunggu CRS dulu wujud, baru saya buat decision untuk buy tetap. Kalau tak wujud CRS, hati-hati. Okay. Kadang kita ni suka dah break, kita buy bawah lagi, break buy bawah lagi. Sedangkan dia dah bentuk structure untuk sell lah. So hati-hati lah, jangan kita terperangkap benda yang sama. Sebab saya tahu 2-3 minggu lepas orang duk buy, orang duk sell lah. Dia tak mau turun-turun So adakah penurunan ni adalah penurunan sementara ataupun penurunan ni adalah penurunan yang berterusan? So kita tengok sama-sama. Okay. So kepada yang baru join live saya tu, selamat datang saya ucapkan. Okay, saya macam biasalah, saya trade more kepada swing lah. Okay, yang saya akan hold lebih pada sehari atau 2 hari lah. Lebih pada 1 hari untuk saya hold. Tapi saya selalunya saya akan close position pada hari Jumaat tu. Saya akan cuba clear semua position saya, position. Okay. So ni adalah pair Euro GPY. So kita tandakan resistance. So resistance dah tanda. So mana support dia? Yang ni kita cari. Dia turun. So support terdekat mana? Okay. So support terdekat dia ada di sekitar mana? Yang kalau ikut yang ni lah, yang kecil kan. Yang ni. Okay. So yang lebih lagi sekitar ni lah saya nampak. Okay. Jauh ni tak boleh turun ni. So kalau satu ni saya nampak. Okay. Yang ni mungkin kena respect kat lah. SBR, RBS kan. Kadang kalau kamu nampak kan, saya tak nampak, tu kamu follow kamu jalan. Kadang saya manusia kan, tak semua saya nampak kan. Manusia biasa macam kamu juga. So price apa kita nak? Okay, untuk minggu depan saya bias kepada sell Euro GPY. Tapi saya nak sell Euro GPY, saya nak tunggu dia breakout dulu, baru saya sell. Sebab more lebih kepada selamat lagi. Okay. Sebab kebarangkalian tiba-tiba dia buat macam ni boleh kan. Kalau kita tak tunggu sell tu, dia tunggu break, dia buat ni, terus dia naik pula. Takkan yang kita sell pada hari Senin tu. So stay steady. Tunggu sabar sikit, okay, untuk kita sell, tunggu dia breakout dulu, baru kita sell. Okay, supaya kita tak terperangkap dengan market. 2 hari lepas kan, 2 hari ke semalam kan, market dah terbagi bertiga kan. Dia cakap ada bear, bull, bear, kangaroo kan. So saya tak tahu lah macam mana dia punya pemahaman tu kan. So market sekarang makin lama makin banyak apa, banyak manipulation, banyak speculator kan. So
Jagalah akaun dengan selamat. Market kita tak boleh kawal, tapi akaun tu kita boleh kawal. Kamu kena ingat benda tu. Akaun tu kita punya. Market bukan kita punya, tapi akaun tu akaun kita. Once kita MC, adakah salah market? Tak, salah diri kita sendiri. Okay, sebab kita gagal untuk kawal risk akaun kita. Yang tu kamu kena ingat. Ni semalam lah saya punya webinar kan. So, EJ clear tak? Clear tak EJ? Saya join. Bagi sikit love. Oh. Okay. Ali okay. So, next. Mohon buat webinar lagi tuan. Hari tu nak join penuh tau. Saya dah buat 2 kali lah webinar sebenarnya. Actually, yang register tu 150 orang. Memang full lah. Tapi yang join sebenarnya tak sampai pun. 120 orang. Yang tu lah join. Lagi 30 orang tu mungkin saya buat kan. So, nak buat next webinar tu mungkin saya akan panjang kot. Okay. So, Don di Alaya. Salam sejahtera cikgu. Salam. Wah. Sebut dah. Kita tiap minggu ada. Don. Irham. Ya. Ready coach. Ready. Omek. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Nami. Assalamualaikum tuan. Ya. Waalaikumsalam. Omek. EU. G. EU. EU dan GU lah. EU lah. So, kita tengok EU. Apa yang berlaku? EU. Saya ada entry EU sebenarnya. Tapi saya tak sempat share analisis dengan kamu lah. Mana EU lah. Tak import. Ni. So, EU. Apa yang berlaku? Nampak? Okay. So, price. Kalau kita nak buy, kita tunggu dia breakout kan. So, bila dia gagal break, so dia akan buat penurunan dulu. So, untuk minggu depan, ke mana kita nak cari? Ke mana arah EU? So, kalau kita tengok, kalau yang mata tu, mata tajam, dia nampak, ni head and shoulder. Ni macam-macam lah bentuk kan. So, saya tak tahu. Saya tak nampak jelas sangat lah pandangan mata saya ni kan. So, kita tanda menjadi selalu adalah support and resistance lah. Okay, resistance. So, support dia kan? Support dia area ni tau. Jauh tak? Jauh kan? Ni best ni kan. Nak trade. Okay. So, sini ada satu lagi. Dia punya orang kata apa? Orang kata dia punya SBR atau RBS. Nak keluar tu susah. Okay. So, kita tengok tanda lagi. So, kita tandakan sebagai support yang kecil ni kan. So, sekarang kita nampak kan price dah breakout kan. Ni support comel. Okay. So, kita akan tunggu sikit dia buat retracement. Okay, di area kawasan ni. Untuk kita cari lagi sell. Sebab saya jangkakan price akan turun lagi lah. Kalau kita tengok based on structure ni. Okay. Kalau dia break, dia akan retest dulu. Dan dia akan turun lagi. Dia akan test ni dulu. Dia break tu, dia akan test ni. So, saya swing lah. Saya dah sell sebenarnya. Saya sell pun sekitar ni lah. Bukanlah sekitar bawah ni kan. So, kita akan tunggu sell di sekitar area mana dia test lah. Area sini. So, tak tanda sini. Risk kita lebih kurang dalam 70 pip. So, kita punya TP lebih kurang dalam 300 pip kan. Sampai tak? Ataupun hold lagi lah. 360 pip lah. Ataupun hold lagi lah. Cukup lah. Okay. Tapi kamu kena ingat. Kadang-kadang trader ni, dia mentang-mentang kita kata swing lagi 700 pip kan, 600 pip kan. Dia hentak punya lot tu kan. Tak ingat dunia bila pair retrace lah, menangis. Okay. Make sure apapun your punya account adalah tanggungjawab you, bukan tanggungjawab orang lain. Selalu saya pesan benda tu. Okay. Clear tak? Untuk EU. Saya nampak lah sebagai lebih kepada sell. Tapi kalau kamu nak buy, make sure kamu tunggu dia breakout ni dulu. Breakout di situ ni kamu boleh cari peluang buy. Kalau tak breakout, jangan gatal-gatal nak pergi cari buy. Okay? Clear? Omek, clear Omek? So, yang tu saya nampak tentang ni. Satu ni apa? GU ke apa ni? Good. Saya anggap kamu tadi GU lah, Omek EU dan GU. Okay. Ya... GU satu lagi GU minggu lepas macam apa contoh so minggu lepas okay, price saya jangkakan price akan kita berat kepada ke arah kenaikan, tetapi price gagal untuk apa, dia naik betul dia turun balik kan.
Saya jangkakan press nak terbang pada ni kan. Salah jangkaan manusia kan. So, press, gagal dan break. Bila dia break ni, kamu kena tengok ni satu tip untuk kamu lah. Kamu nak entry macam mana. Bila dia buat candle ni, kamu dah tahu, kamu kata, ni dia breakout coach. Hati-hati sebab kamu tengok, candle dia breakout ni candle apa? Bukan solid candle untuk breakout. Actually, candle dia breakout ni adalah candle apa? Hanging man kan? Kalau dalam based on CRS, ada hanging man. So, itu menunjukkan bahawa apa? Kekuatan buyer tu sebenarnya dah berkurang. Okay? So, ni bukanlah solid breakout. Sebab tu kita takkan buy lagi. Ni satu tip untuk kamu lah. Bila kamu breakout tu, kamu kena tengok pula candle pun yang breakout. Sebab tu saya cakap, pentingnya tengok reaksi candle kat atas price tu. Bila dia breakout, tengok apa dia breakout. Kalau dia breakout dengan bergaya, breakout dengan engulfing ke apa, itu kita boleh percaya lah. Tapi kalau breakout dengan meninggalkan satu CRS, hati-hati kan. Sebab kemungkinan CRS yang apa, itu merupakan petanda untuk berlakunya reversal trade. Okay. Selepas dah tu, dia tengok lah, dia buat bla-bla. Dia turun ni. Lepas tu dia buat pimba kan. Pimba bearish kan. So, kita tahu lah. Strategi buy kita sebenarnya something wrong. Waktu tu kita kena fikir. Sebab tu kamu trade, saya tak minta jangan trade banyak pair. Sebab kalau kita trade satu hari 10 pair, 20 pair kamu trade, memang kamu takkan ingat benda ni. Kan? Sebab tu trade, saya macam even saya sendiri pun kadang saya biarkan hari Selasa satu entry, Rabu satu entry, Khamis satu entry, lebih kurang macam tu je. Sebab saya nak monitor. Kalau senang kita nak tengok pair tu, kita tahu apa yang pergerakan movement yang semasa price tu buat. Trade like sniper Sniper yang kita fokus satu pair. Bukan trade like machine gun kita tembak semua pair. Itu nasib. Okay. So, minggu depan. Okay. Macam mana pula pair GU. So, macam biasa. Okay. Minggu depan kan dia sangkut kat sini kan. So, kita tandakan sebagai dia punya, ini adalah sebagai kawasan petanda. Kalau kita nak sell lagi, saya akan tunggu dia breakout ni dulu. Okay. Kita tunggu dia breakout dulu. Walaupun dia turun, kita tunggu dia breakout dulu, yang tu penting. So, ni merupakan kawasan SBR RBS. Okay, dan ni merupakan kawasan support yang saya nampak lah berhampiran dengan dia. So, ni juga merupakan kawasan resistance. Okay, mana? Sini satu resistance. Okay, dan sini satu resistance juga. Kawasan ni kan, ni buat. So, kalau kamu nak buy GU, make sure kalau boleh dia break ni, resistance ni dulu. Baru kita boleh confident buy. Kalau dia tak break, hati-hati sebab price masih lagi boleh cecah. Tapi nak sell pun tak seronok. Sebab sell pun saya akan tunggu dia breakout dulu. Dia break dulu, baru kita akan sell. Kalau dia tak break, jangan sell. Sama macam ni, dia break atas baru kita buy. So GU ni kita akan waiting. Ke mana arah tuju juga. Sebab apa? Sebab dia dah wujud sampai sini. Kan ni kan satu resistor kan. So 1, 2 mungkin dia buat wujud dah apa? Double top ke, double bottom, triple bottom kan. So hati-hati lah. Sebab tu kita jangan jatuh perangkap. Make sure dia breakout dulu, clear, kita tahu okay, dah confirm saya. Okay, clear tak? Boleh faham tak saya punya penerangan ni? Okay comment kalau faham, bagi sikit like. So daripada Don minta, okay, masih Don minta ECF dengan EA So kita tengok pada ECF So kalau tengok ECF, okay. So saya tak analisa ECF Saya makan benda masam bagi engkong saya segak sikit. Okay. So resistance dia sini, wah jauhnya. So support terdekat dia kat mana? Okay. So yang ni agak ni sikit lah sebab dia bias kat sini nampak dia react di kawasan SBR RBS ni kan. Okay, SBR RBS ni resistance become support RBS lah. Dan ni merupakan support dia. So untuk ECF ni Don, kita tunggu dia break dulu Don. Breakout ni baru kita sell. Tak breakout jangan sell lagi. Okay, sebab kemungkinan dia akan terbang lagi. Untuk sell lah kalau siapa yang nak sell. So siapa yang nak buy pula macam mana? So saya kalau nak buy, saya dia breakout ni, dia break ni.
break resistance ni. Dia break resistance ni, saya akan selesa untuk buy. Maksud dia break dan test, dan kita akan buy. Kita akan cabak dia atas ni. Okay, cuma hati-hatilah, kadang-kadang dia ada buat kat sini kan. Dia punya tool kan. Kat sini pun dia punya peranan juga kadang. Okay, bila dia breakout ni, kita tahu sampai sini. Okay, clear tak untuk ECF? So ECF saya jangkakan kita akan tunggu dia breakout atas atau breakout bawah untuk kita buat decision. As long dia tak breakout, selagi tu kita akan stay waiting untuk ECF. Trade ni sebenarnya banyak menunggu actually, daripada kita masuk kan. Kita stay waiting. Menanti peluang yang terbaik clear, baru kita masuk dengan penuh berhemah. Okay. So EA pula. Tengok EA Minggu lepas saya ada buat analisa EA kan. Saya kata dia buat kenaikan untuk buat penurunan kan. Okay. Sebab dia punya momentum, kita nampak sini momentum untuk dia sell. Okay, cuma dia buat apa sini? Dia buat apa? Dia buat ni double bottom. So next week macam mana pula? Next week ni nak buy kan nak sell pula next week. So kita tanda balik as support kita. Okay. So resistance kita. Okay. So ni jadikan sebagai SBR RBS. So apa yang nak kita fokuskan tentang EA? Mula ni kita nak sell. Okay. Sekarang ni dia dah breakout atas. So kita nak sell kan nak buy? So untuk EA ni, okay, buat masa ni saya nampak saya bias kepada apa? Sell ke buy? Buy ke sell? Okay. So far price dah break ni. So kita akan fokus kepada buy. Okay. Sampai mana price dia breakout double bottom ni, baru kita akan anggap sebagai sell value. Okay, as long tu kita akan anggap sebagai buy. Okay, kemungkinan price akan test ni ataupun dia akan break ni, kita tunggu kawasan ni. Penting yang menunggu CRS yang tu penting. Di zone-zone ni lah kita akan tunggu CRS. Support ni ataupun sini. Sebab sekarang ni dia dah breakout ni. So kita jangkakan price akan buat kenaikan lagi. Okay. Sampai sini. So kita nak buat apa? So kita tunggu lah dia buat CRS kat level-level ni. Buat inverted hammer ke, dia buat pimbar ke, apa saja yang CRS yang kita tahu lah. Okay. CRS ni banyak kat dalam Facebook, dalam Google tu banyak. Kamu boleh follow je. Tak ada masalah sini. Betul semua tu. Okay, clear tak Don? Clear? Saya harap kamu clear. Ada follow tak? Saya kadang share analis banyak kan. Tapi kamu follow tak? Kamu simpan buat kasam. Okay, Aiman, terima kasih. Clear tuan. Sam, terima kasih. Clear. Muhammad Zulkifli Osman. Ekat So kita tengok pada Ekat So Ekat apa jadi? Ekat ni daripada apa? Awal Jun dia duk buat dalam bentuk ranging So macam biasa, Ekat saya ada sama je actually Ekat ni saya nampak. Okay, so apa yang kita nampak lagi Ekat ni? So macam biasalah. Kalau ni, kalau kata ni dah break kan, kadang kita teropong ni dia break tak break. Kalau macam kamu confused macam ni, menunjukkan bahawa tu belum clear break tau. Bila belum clear break, janganlah kamu dah kata break. Tak. Itu based on pandangan mata kamu. So kalau kamu nak buat selamat, tak je ni. Confirm tak break. Okay, so untuk Ekat ni saya lebih selesa macam ni tau. Saya lebih selesa tunggu dia breakout. Sebab kita nampak dia dalam kawasan ranging kan, betul tak? Dalam kawasan sideway, bagi saya lah. Bagi kamu tak tahu lah. So saya akan tunggu dia breakout salah satu arah untuk saya sell atau buy. Breakout tunggu retest, saya sell. Breakout tunggu retest, saya buy. So net destination dia sini ada satu kawasan. Okay, sini pun ada support kan, nampak? Dia punya support di sini. So lepas tu dia ada pula SBR, RBS kan. So kita boleh guna lah. Okay, ataupun sini. Okay. Ataupun dia breakout. Okay. Dia breakout ni. Untuk kita tentukan. Ni. So breakout TP kat mana? So kita tengok TP dekat kita kat mana. Okay. So kalau terlalu kecil sangat.
Okay, ada setengah trader saya share kan, coach single trend fail. Ya, single trend fail. Kalau saya tak nampak sangat TP, nasihat akan buka kat dia pula kan, cara terdekat dengan dia kan. Tu cara saya. Bukan saya berpandukan kata saya tengok daily ke anda. Bukan, kita tak tengok daily, cuma kita apa nak cari TP tu kat daily. Sebab kat H4 dah tak nampak. Okay, so nampak ni SNR dia kan, yang comel hotel ni, saya tanda warna hijau. So dia akan break sampai itu, macam ni. So orang tahu, coach sikit sangat. So kalau sikit, kalau walaupun dia buat clear breakout, tapi kita punya reward tu kecil dengan kita punya risk, janganlah ambil trade tu. Even kita tahu dia clear breakout. Yang tu yang penting yang selected pair. Pilih pair yang bagi kamu kecil risk dan paling besar reward. Yang tu lebih selamat daripada kamu duk digan 10 pip, 20 pip, stop loss 50 pip. Sekali dia libah, nangis. Kadang-kadang TP 10 kali lah, tiba-tiba main stop loss 2 kali, dah clear kita punya TP. Itu kamu kena ubah mindset kamu tu. Okay. Ada setengah trader, risk reward apa ni, semua ni penipu kan. Tak tahu lah, tu kamu punya pegangan. Tapi itulah yang saya amalkan, buatkan saya konsisten daripada tahun 2015 lagi kan. Yang tu lah. Okay, clear akad untuk akad Muhammad Zulkifli Osman. Okay, yang ni saya kongsikan apa yang saya tahu lah, saya nampak dah. Kalau clear, jangan lupa bagi like, love ke apa kan. Saya yang clear. Okay, Effendi, dalam banyak pair bangun tuan scan kemudian post di wall. Saya tengok satu-satu pair. Saya tengok 28 pair, saya kan banyak masa. So saya tengok semua 28 pair tu, saya tengok satu-satu, tak satu pair. Daripada akad ni sampailah UJ. Bawah ni community saya tak trade . So saya akan tengok semua ni satu-satu dan saya cari yang mana puas hati, saya akan kongsi lah. Taklah semua saya kongsi kan, saya kongsi yang saya rasa berbaloi lah. Okay. Ya, memang banyak pair. Cantik, clear. Adam Hafiz UJ So UJ saya tak risau ya tadi tak yang risau lah. So UJ apa berlaku? So UJ saya menyangkakan masa tu kita anggap price dia gagal untuk breakout . So bila price gagal untuk breakout, sebab tu saya kata kita jangan kata-kata nak pergi buat buy lagi kan. Ni saya punya analisa minggu lepas . So minggu ni macam mana pula? Apa yang berlaku? Dia buat penurunan dengan penuh momentum, penuh bergaya. So adakah UJ akan turun lagi minggu depan? Ataupun akan naik balik? So kita akan tengok based on our picture lah. So UJ tanda net resistance dia kan. Ni nampak kan. Okay. UJ ni apa yang berlaku? Takkan kita nak set apa, kita nak ni kan. So UJ ni senang je. Saya akan tunggu dia breakout. Kalau saya nak sell, saya akan tunggu dia breakout ni baru saya akan sell lagi. Dia tak breakout, saya takkan sell. Okay. Dan kalau saya nak buy pula, saya akan tunggu dia break dulu nearest resistance yang ada. So dia break So dia dah break ni kan, nampak? Okay. So adakah UJ kita akan buy atau tak? So saya akan tunggu dia retest lagi. So kita akan nampak nak perjalanan macam ni. Penting tunggu dan test. So TP kat mana kan? So kita ambil TP dekat lah. Kita punya stop apa? Nampak ini kan kawasan ni SBR RBS kan. Nampak? Dia support, dia break kan, dan dia jadi berat resistant kan. So ni merupakan kawasan TP kita yang best lah. Dan bila dia break ni, kita akan hold lagi sampai atas ni. Macam tu. Tapi ada satu guard resistant comel kat ni kan. Hati-hati lah. Okay. Clear tak? Ada masih. So saya akan tunggu. Kalau saya nak buy, saya akan tunggu dia breakout. Okay, dia buat structure, dia buat kenaikan. Kalau saya nak sell, okay, buat masa ni bias kepada buy lah. Okay, sebab dia ada break kan. Kalau saya nak sell, saya akan tunggu dia breakout ni. Breakout ni baru saya sell lagi untuk UJ. Tak breakout, tak sell. Okay, clear tak? UJ kecoh dengan apa? Minggu UJ minggu lepas kecoh kan. Pasal TMB tu saya tahu lah. Saya tak tahu pula ada TMB, ada trade forex kan. Mungkin kadar tukaran yang ikut saya rasa. Okay, yang tu daripada Adam Hafiz. Clear tak? Jangan lupa kalau clear bagi saya sikit like
Sedih saya. Okay. Dan kalau kamu rasa manfaat, silalah share saya punya live ni kan, supaya ramai lagi dapat manfaat. Yang tu ya. Okay. Aiman Syafiq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aiman. Okay. Nazir Kopudin, thank you tuan. Ya, thank you. Muhammad Syazwan, permintaan PNJ NZD GPY. NZD GPY. Okay. Tengok apa yang berlaku. Oh, saya tak buat ni sah. So, untuk NJ, kita tengok. Okay, mula-mula kita katakan sebagai support resistance ni kan. So, ni adalah satu kawasan resistance. Ni adalah satu kawasan support. So, ni adalah kawasan resistance dia. So, kawasan support mana pula? Ni pun kawasan support dia, betul tak? Dia punya SBR, RBS kan. Ni pun kawasan support dia. So, NJ ni, dia punya movement sebenarnya sell. Saya pun ada sell actually. NJ saya ada sell. Saya masih hold sell. Okay, so TP saya di sini. Oh, bagi tak siap TP. Tapi saya sell kat atas lah. Saya tak sell kat bawah. So, kalau kamu nak sell pula, siapa yang dah sell tu hold je lah. Tapi kalau kamu nak sell, nak lebih selamat, kamu tunggu dia. Apa lu? Tunggu breakout tu. Breakout ni, baru sell lagi. Kamu jangan terus sell. Sebab takut ataupun kemungkinan price boleh apa? Dia boleh naik atas ni lah. Dia test atas ni boleh turun balik. So hati-hati lah. Sebab tu nak make sure supaya kamu trade tu dengan jangan kita terlalu bagi lama kita floating ataupun terlalu bagi besar ruang SL Okay. Kalau kamu entry turun senang lah kan. Tapi masalah market tak macam tu kan. Bila kita entry kadang dia tak turun-turun kan. Dia naik lagi kan. Lepas tu kita pun layer lagi. Lalah habis kita margin call, lepas-lepas MC terus dia turun. Betul tak? Selalunya market macam tu lah. Tu kadang orang cakap market ni berhantu kan. Okay. Ni yang saya nampak tentang NJ So saya bias kepada sell. Saya masih stay pada sell untuk NJ. So kalau yang masih tak ada position sell nak sell, tunggu dia breakout dululah. Dia breakout, okay, support dan continue sell. Okay. Tu lebih selamat. Okay, Muhammad Fazli clear tuan. Okay, terima kasih clear. Okay. EN. Muhammad Fazli, EN minggu lepas breakout resistance. Lepas tu turun macam mana saya tuan? EN Muhammad Fazli, EN. Oh, ni saya punya EN. Ni kan. Dulu kan. Lepas tu saya ada kongsi lah. Saya ada share, saya ada bagi tahu dalam channel saya beritahu, dalam page Facebook pun saya beritahu, dalam saya punya private group pun saya beritahu kan. Saya EN saya nak share 400 pip kan. Dan alhamdulillah lah, ngam-ngam share terus dia naik kan. Tu sebenarnya adalah rezeki. Bukanlah sebab saya pandai Okay, so EN next week apa yang nak berlaku pada EN sekarang ni? So macam biasa, tandakan kita punya support satu. Okay. Lagi kita punya resistance dia kat sini kan. Okay. So tanda lagi. Ada lagi. Tanda lagi sini kan. Oh, EN ni nak terbang ni. Okay. So apa yang menarik tentang EN, dia dah breakout ni. Okay. So bila dia breakout ni, kita dah tahu. Okay, dia breakout ni, so kita kata, oh ni sekarang adalah mode untuk buy. Dia breakout ni juga kan. Ni pun breakout juga kan. So penurunan dia ni, selagi dia tak break support ni, sebenarnya adalah buy. Okay, mungkin dia akan cari level-level ni. Waktu ni kita nak guna level-level SNR, SBR, RBS, apa semua tu kan. Kalau kamu gunakan Fibonacci, kamu guna trendline, kamu buat trendline kan. So tu atas kamu punya teknikal kamu lah. Macam saya akan tunggu CLS lah. Okay, saya tunggulah CLS kat level-level ni kan. Ni ada banyak level kan. Ada CLS apa semua, baru kita buat decision untuk masuk atau tak. Okay. Kadang-kadang walaupun wujud SRS, contohlah wujud SRS tu pada hari Jumaat malam, saya pun takkan entry. Kamu dah tengok timing tak? Jumaat malam dah nak dah nak tutup market lah, baru wujud SRS kan. Takkan saya nak entry kan. Saya bawa minggu depan, saya simpan lah. Okay. So kita menantikan price akan buat apa. Kita menantikan price akan
buat retracement, skala retracement untuk buat kenaikan. Dia boleh test level-level ni 1 level, 2 level, 3 level. Okay, as long dia tak break ni, tak break support paling bawah ni, merah ni setak ni, tandakan merah ni, selagi tu dia takkan jadi sell. Maksud ni kita akan fokus pada buy. Okay, so first TP kita sini kamu ni kadang. Dan bila dia breakout ni, baru kita tarik sini. Okay, clear tak? Kalau clear, bagilah sekar sikit like. Macam tak ada sekar saya ni sekarang ni. Okay, clear Fazli? Dia turun sebenarnya, turun tu sebenarnya bagi saya tu lebih kepada untuk mencari kawasan-kawasan SBR, RBS, kawasan level Fibonacci ke, trendline ke, untuk dia naik balik. Kalau istilah order, price saya order kat bawah untuk dia naik balik. Yang tu lebih tepat ya. Okay, so make sure kamu tunggu kawasan-kawasan ni untuk kita buy. Kalau kamu tak ada reaction candlestick apa semua tu, janganlah nak pergi buy, betul tak? Clear? Clear Cakap clear. So daripada YE, CLS tu kena dalam zone ke coach, atau commercial sama ada untuk buy untuk sell? CLS tu kena ada dalam zone ke coach, untuk commercial sama ada buy atau sell? Tak kisahlah dia buat rejection di zone ke ataupun dia buat CLS dalam zone. Yang tu penting. Kita tengok reaksi price tu, untuk sama ada bukan nak buy atau sell, tapi saya fokus kepada contoh saya nak buy, saya tunggu reaksi candle untuk cari CLS nak buy. Kalau dia keluar CLS saya takkan sell. Saya tunggu akan cari saja peluang untuk buy saja. Sampai dia breakout ni, baru kita akan cari peluang sell. Yang tu. Maksud dia kita tunggu CLS kat zone tu, sebenarnya contoh kita dah buat decision sebenarnya. Kamu dah buat decision nak buy. So kita akan fokus kepada CLS untuk buy. Yang tu saja. Kalau walaupun dia keluar CLS sell, jangan kemudian sell pula, sebab kita punya direction kita dah tahu nak buy. Okay? Clear? YE Okay? OMAD USD Index. Oh lama OMAD untuk USD Index pula. OMAD USD Index. Saya trade tak tengok USD Index. So saya beritahu saya DXY. Saya cuma buat ni bila kamu minta analisa, saya analisa. So USD Index, apa yang berlaku pada USD Index? Okay, sebab kalau kita tengok daripada price tadi, EU kita sell, AU kita sell, tak? Aussie USD kita sell, Euro ni pun kita sell, GU pun kita sell kan. So kita dah tahu sebenarnya minggu depan sebenarnya USD kemungkinan besar akan kuat. So kita tengok USD Index, betul tak betul? Tu saya punya cara calculation saya, sebab saya tak tengok pun pada news, tak tengok pada fundamental Saya dah 3-4 tahun trade tak tengok news tau. Tengok bila kamu post kat Facebook. Okay. So support, okay, resistance dia mana? So resistance yang berhampiran dengan dia tu dia, mana dia? Okay, adakah sini? Wah, menarik. Jom Terima kasih, banyak love banyak love, banyak like. Terima kasih. Saya suka kamu. So sekarang ni price dah dia dah break kan, nampak dia dah break resistance ni So USD Index dia akan buat lagi kenaikan. Okey, kenaikan. Okey, untuk cari next resistance dia mana? Mungkin cari sini. Okey, ataupun dia ada lagi SBR BSS sini kan. Ni pun kena hormat juga kan. Sebab dia naik ni kadang-kadang dia tak terus naik tau. Dia sampai sini dia turun balik, lepas tu cari balik, naik balik. Tu market kalau kita punya jenis tu terang ni, saya nak naik sampai ni Yang tu kena guna kita punya kebijaksanaan ataupun logik trade kita. Okay. So price adakah sampai sini dia akan naik? Mungkin dia akan cari sampai sini juga. Okay, SBR RBS kan. Ni kamu kadang saya cakap ni naik terus buy hati pening pada peningnya kan. Jenuh kamu top jangan kamu tahan full kan. So tunggu dulu, relax dulu. So bila ni dia akan buat wash untuk buat kenaikan lagi. So DXY dijangka akan membuat lagi kenaikan untuk minggu depan. Okay. Pun USD Index pun saya dah analisa. So kita tengok lagi terusnya pair apa lagi yang ada kamu minta.
Shiro Musi clear, terima kasih. Suhaimi, Ameh, Hikaru. D1 cikgu tak nak makin kak. Muhammad Azroy. Saya trade gunakan single time frame di H4 sahaja. Saya tak trade tinggi time frame yang lain. Saya trade, saya buat analisa di H4, stop loss di H4, TP pun di H4. Saya tak tengok pair lain. Okay. Sebab saya lebih suka single time frame daripada saya guna multi time frame. Pulang pada kamu lah. Tapi kalau kamu tanya saya, ataupun saya yang saya coaching orang, ataupun student saya, memang saya akan beritahu saya menggunakan single time frame. Yang itu saya beritahu. Okay. So saya punya ibu pun adalah kesentuhan. Saya pun tunjukkan single time frame juga ibu saya. Saya ajak saya single time frame juga dan digunakan pada Hover juga. Okay. Sebab kamu kena ingat, lebih selesa macam tu lah. Ada setengah trader dia pakar multi time frame, tu tak nak masalah sebab dia memang pakar. Tapi kalau kamu rasa kamu pening dengan multi time frame, kamu confuse kan, weekly buy, daily sell, H4 buy nak follow mana satu kan. Kadang-kadang follow buy jadi ikut daily, kadang follow daily dia jadi weekly kan. So better kamu ambil decision satu pair, satu time frame dulu untuk kamu mudah untuk kamu tengok clear direction. Okay. Kadang dia perlukan bantuan, kadang tak perlu. Macam bagi saya ni, saya lebih selesa untuk buat di satu time frame supaya kita mudah untuk buat trade review, trade journal nanti kan. Trading journal kita untuk review balik trade kita senang nak tengok mana salah silap kita. Okay. So daripada Fitri Nasruddin, Kek Chef dan Kek J. Geng Cat kan. So Cat, apa yang berlaku Cat? Okay. So kita tengok kan, sini adalah merupakan kawasan support and resistance kan. Kita di sini lah. Sejuk. Tengok. So ni adalah merupakan kawasan resistance dia. Okay. So ni agak dia agak okay. Sebab kau tengok penurunan dia adalah penurunan apa? Penurunan dia adalah penurunan momentum kan. So bila penurunan momentum sebenarnya kekuatan untuk sell adalah lebih tinggi. Dan lebih tengok lagi bila dia break ni kan. So dia ada break ni. So hati-hati. Sebab kemungkinan kenaikan untuk apa? Untuk Kek Chef ni adalah macam ni kan. Dia nak buat apa? Head and shoulder lah. Hati-hati lah. Dia sini lah ataupun sini. Kemungkinan. Okay, so hati-hati lah kalau kamu nak buy lagi Kek Chef, hati-hati. Sebab kemungkinan dia akan bentuk head and shoulder. So hati-hati lah buy. Saya selesa nak buy, tunggu dia break atas ni. Ataupun nak sell, tunggu dia break out 4 ni lah sell. Ataupun kamu naik sampai ni, dia tengok dia buat CLS. Dia buat CLS untuk sell kan. Engulfing ke, hangman kan, apa-apa lah, pinball kan. So kamu boleh ambil sedikit risk untuk kamu sell dengan TP di bawah ni kan. Minimum TP kamu 4 kan. So lebih bagi peluang untuk cerah. Betul tak? So kemungkinan price akan lagi turun. Dia mungkin dia test ni dia turun sini, ataupun dia test ni dia akan turun lagi sini. Okay. Tu untuk yang saya nampak untuk Kek Chef lah. Clear tak? Clear tak Fitri? Nama sama dengan saya, Fitri. Fitrah maksudnya. Okay. So kita tengok pada clear Nasruddin. Okay, terima kasih. So tengok Kek J pula So Kek J, apa yang berlaku? So tengok Kek J, price ni adalah sebagai satu kawasan resistance dia. Kek J saya dah sell minggu lepas. Saya ada share ke Kek J 130 pip. Siapa yang follow lah. Siapa yang tak follow tu tak apa, tak masalah. Kadang kamu follow saya, kamu rugi kan. So jangan follow. Okay, make sure kamu jaga Saya dah share lah. Saya dapatkan lebih kurang 130 pip untuk Kek J ni. So apakah nak buat lagi minggu depan? So kita tengok price sekarang dia buat apa? Dia buat retracement kan. So sekarang ni dia dah break ni. So bila dia break ni, kita tahu price akan membuat lagi penurunan. So kita tengok dulu support dia kat mana dulu. Support yang terdekat dengan dia adalah di sekitar ni
Ini merupakan support dekat dengan dia. Okay. Nampak ni saya tunjukkan bahawa ni kuasa sekali lah bila jadi RBS, SBR So ni ada react yang bagus lah. Okay, antara salah satu favorite saya lah. So kenaikan untuk KJ ni sebenarnya kenaikan yang sementara sebab dia akan cari kawasan-kawasan SNR yang untuk dia turun ni. Okay. So yang ni adalah untuk daripada CAD GPY. Okay, maksud dia kenaikan dia ni merupakan kenaikan untuk mencari sell pada saya lah. Melainkan dia naik dia break resistance ni tu dia buat kenaikan lah. Tapi as long dia tak break resistance comel ni, saya tak nak lah, senang tak? Dia tak break resistance ni kita akan fokus lagi kepada sell. Okay, so hati-hati alert lah dengan level-level ni. Alert dengan level-level ni sebab dia akan turun lagi. Kalau dia break ni, dia akan cari net resistance pula. Mungkin dia akan cari sini pula. Okay, clear tak? Fitri, clear tak Fitri? So dia akan boleh turun sini tak? Okay. Azim, Muhammad Afiq clear. Isabella, Muhammad Nizam, thank you. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Thank you Syed Anissa. Ya, terima kasih. Muhammad Azrui, Muhammad Karim, D1 contoh satu cikgu. D1 contoh satu cikgu. D1 tu maksud dia. Saya tak trade di daily lah. Saya tak faham maksud Muhammad Azrui minta maksud D1 tu contoh apa tu? Saya tak faham. Fitri Nasruddin, bila waktu tuan akan manual entry? Bila saya tengok risk reward saya tu masih berbalik untuk saya entry. Kalau saya contoh kamu, saya punya target sebenarnya kalau saya PO, risk reward saya 1 di sebuah 5. Tiba-tiba bila saya nak tengok dah terlajak kan, mungkin price tu dah lajak sikit, selari 10 pip 20 pip daripada kawasan PO. Waktu tu saya tengok berbalik tak berbalik saya punya risk reward. Kalau berbalik saya akan entry terus. Kalau tak berbalik saya akan biarkan saja. Pair kan banyak. Saya macam saya trade 28 pair. Cari yang pair lain pula. Okay. Maksud dia kalau manual entry ni kalau terlepas kapai lah manual entry tak. Tapi so far saya masih menggunakan banyak PO lah itu. Kadang-kadang saya divide saya punya risk. Kan. Satu saya tak PO, satu saya entry terus. Itu pun kadang berlaku juga macam tu. Tu pulang waktu creativity saya time tu. Saya fikir nak buat apa. Amirul On, Tuan Fitri, ya. Saya bukan tuan lah, saya panggil lah saya coach lah. Coach boleh lah. Kalau panggil tuan tu macam malu lah. Saya biasa, orang biasa je. EN, clear tuan. Ya. Alhamdulillah, masih. Mak balik. Muhammad Herwan, Sairun, sesuai tak teknik ni untuk TF kecil H1, M30, M15? Okay. Saya ada feedback lah daripada student saya kan. Kalau kamu guna DH1, make sure kamu stop loss kamu DH1, TP kamu DH1, SL kamu DH1. Kamu boleh guna. Okay, M15 sama juga. Kalau kamu guna M15, make sure TP kamu M15, SL kamu M15, SL kamu M15. Maksudnya guna satu single time frame. Jangan pula kadang kita trader ni kan, entry stop loss M15, TP daily. Memang cari pasal lah kata. Okay. Sebab yang tu bukan pengukur kita. Pengukur kita adalah based on risk reward tu. Sebab kadang kita bukan apa, sebab dia konon time frame kecil, kita monitor time frame lebih kecil ni sebenarnya kita dapat kecilkan risk. Cuba kamu ada data tak? Kamu cuba data. Sebab saya memang cakap ni sebab saya ada data. Bila kita terlalu kecilkan risk sebenarnya banyak hit stop loss daripada hit TP. Sesekali kita puas hati, dapat 1 pip, 2 pip kan. Tapi kita dah lupa yang belakang tu dah stop loss 20 kali, 30 kali sebenarnya stop loss. Sebab saya trade based on risk reward So kalau saya dah riskkan 1%, 10 kali saya dah hilang 10% lah kan. Okay. Ini saya boleh beritahu lah. Asmi. Okay. Hikaru Chain, single time frame SL besar.
Sehingga time frame saya buat masa ni, kalau saya guna dashboard, selalunya saya letak bawah pada 50 pip untuk stop loss. Selalunya lah. Tapi kalau GBP selalunya 50, 60 pip, 70 pip kalau GBP Tapi kalau selalunya Pepelen tu selalunya bawah 50 pip siapa saya follow saya punya trade dia, selalunya saya beritahu lah stop loss saya 30 pip, kadang 20 pip kan. Itu saya punya stop loss lah. Tengok keadaan market nak bagi macam mana. So akhir kirana. Okay. Gold Gold saya tak trade Ni saya tolong analisa untuk kamu lah. Last saya analisa gold untuk apa? Minggu lepas saya analisa gold. So saya menyangkakan price akan buat penurunan. Tapi dia tak mau turun, dia naik juga. Tegak betul gold ni. So memang hit SL lah, siapa follow. Okay. So next gold ni adalah merupakan kawasan resistance dia. Betul tak? Tapi gold ni ada banyak lah. Dia banyak banyak pancaroba duk tunggu kan. Okay. Pancaroba duk menunggu. Okay. So gold ni kalau kamu nak buy ni, hati-hati lah. Sebab saya lebih selesa gold ni, bila dia break 1762555 ni, dia breakout ni, baru kita selesa untuk buy. As long tak break, hati-hati sebab dia boleh jadi sell lagi. Okay. So sell dia kat mana? Kita tanda. So kita tanda kawasan support dekat sini. Object. Okay, ni pun kawasan support dia lagi kan. So price dijangkakan retest balik. Dia akan tengok dia buat apa kat sini, untuk dia naik balik, bounce balik, ataupun dia akan turun lagi. Kita tunggu CLS lah. Untuk kalau kamu nak buat decision buy, saya akan selesa tunggu buy di sini. Okay. Saya akan selesa tunggu dia breakout ni, baru saya akan buat buy. Kalau nak sell pun, hati-hatilah. Sebab dia banyak kat macam robohan. So sell lah kalau based on range lah. Maksud dia tu, sell kalau sini, kamu sell sampai sini. Tengok buat apa ni. Sell tengok dia break, kalau reject. Kalau reject ataupun dia buat CLS, dia buat structure connect kan, kamu buy pula sampai sini. Tu buy apa? Buy kata apa? Ni lah, buy structure lah. Okay. So buat masa ni saya nampak gold bias kepada sell lah. Okay, dia akan buat penurunan. Dalam penurunan kita tengok dia akan cari level-level yang terdekat untuk dia, mungkin dia akan buat bounce balik. Okay. Saya baca news kan, bila yang cakap gold sampai nak sampai 3,000 kan. So saya tak tahu lah bila tahun akan sampai 3,000 tu. Waktu tu ramai orang buy kan gold kan, tapi price buat apa? Dia turun dulu kan. Tu dia panggil speculator kan. Dia bagi tahu gold nak naik, kita pun buy kan. Tapi dia makan kita dulu semua, baru dia naik balik. Okay. Clear. Hikaru Chen, pening kena Panadol. Ya, kalau pening kena Panadol. Ya. Sakit kepala selalunya, pening jangan. Irham, thank you Kesh lah. Thank you. Thank you. Clear. Alhamdulillah Hikaru clear. Fitri Nasruddin, follow juga Tuan Kek J ya. Follow terima kasih. Tapi kalau stop loss tu, janganlah marah saya. Tak ada maksud kamu tu. Belajarlah, kamu buat macam ni analisa saya bagi ni, jadikan sebagai kamu punya confluence saja. Okay, maksudnya kamu buat analisa kamu tengok analisa saya, kamu jadikan confluence. Kalau betul analisa sama sepadan, confluence. Tak sama, follow yang punya analisa. Yang tu lebih selamat. Okay, melainkan kamu belajar dengan saya lah. Kamu belajar dengan saya tu lain lah. Okay. Mac, tuan promote sikit buku MFR Prediction, berapa harga buku? First time aku promote Okay, MFR Prediction saya punya buku ibu saya ni sebenarnya first kali adalah versi bahasa Inggeris lah. Sebab saya target nak mudah faham. Sebab term yang saya gunakan adalah English, budak-budak lah. English macam saya punya level lah, bukan level-level PhD sebab mudah, sebab kita pun dalam selalu kita guna trendline, SNR semua kan bahasa Inggeris. Okay.
So kalau saya nak translate bahasa Melayu, SNR jadi apa? Rintangan dan apa? Sebab saya guna training view kan, bila guna bahasa Melayu dia jadi rintangan, lepas tu jadi garisan trend. So saya rasa macam alah, susah lah saya nak translate bahasa Melayu kan. So saya buat dalam bahasa Inggeris lah. Okay. So buku saya ni lain sikit daripada ibu-ibu di luar. Kenapa? Sebab saya boleh bagi cakap, firstly saya ada paling penting sebenarnya saya tekan adalah money back guarantee lah. Kalau kamu tak beli buku, tak puas hati, tak dapat MC dengan saya punya cara yang saya duk ajak ni, minta balik duit. Okay, kita bagi refund lah. Yang sebenarnya dalam buku tu, ebook tu ada kita punya latihan. Tiap-tiap bab ada latihan yang kamu kena submit kat saya, kena email. Melalui email, kamu submit kat saya email, saya akan semok sendiri latihan kamu. Sama ada kamu betul tak betul apa yang kamu faham. Okay, tu yang kedua lah. Dan yang ketiga sebenarnya, ebook tu saya letakkan sekali program mentorship. Mentorship ni bukan personal coaching lah. Yang tu kamu kena ni lah, kena tahu beza. Mentorship ni lebih kepada saya nak guide kamu personal lah, one to one dengan saya, bukan dalam group bukan dalam kelas, okay, bukan dalam ramai-ramai one to one dengan saya. Kamu akan personal PM saya di Telegram, okay, bukan depan lah. Depan tak boleh lagi sebab COVID. So saya akan monitor, kamu akan bagi saya investor password akaun kamu, okay. Sebab cara tu saya boleh monitor akaun kamu. Saya bila perlu saya akan tengok lah akaun kamu. So tiap-tiap minggu apa yang kamu perlu buat adalah buat analisa, hantar pada saya. Pada hari Sabtu contohnya, kamu hantar analisa tu pada saya untuk saya semok. Betul tak betul analisa kamu tu? Sama ada apa yang saya ajak dalam buku? Kalau salah saya beritahu. Okey, benar tak betul? Okey, buat link. Okey. Ataupun kalau kamu tak betul, okey, yang ni okey. Boleh entry pen ni, boleh entry. Ataupun kamu hantar analisa, oh ni dah overtrade untuk kamu minggu ni. Better kamu trade 2 pair atau 3 pair saja. Yang tu saya akan tekankan. Sebab saya nak trade, tujuan saya sebenarnya saya nak kamu jadi trader yang betul-betul trader. Bukan trader kamu habiskan masa 24 jam depan chart. Saya nak kamu enjoy life. Macam mana kalau boleh lebih hebat daripada saya enjoy life. Sebab saya banyak masa, kalau kamu tengok di gaji saya banyak masa, 90% saya adalah dengan family saya. Saya gunakan 10% yang trading. Trading pun kadang saya tengok chart sehari sekali ya. Bukan saya tengok chart hari-hari ya. Bukan 24 jam saya tengok chart. Bila saya perlu tengok, perlu. Bukan saya tengok tunggu tak. Sebab tu saya trade dengan H4. Sebab senang H4 tengok. Contoh saya buat analisa 10 pair. Saya select pula 10 pair tu. Saya tengok pula pair mana bagi contoh 24 pair. So saya tengok ada setup 10 pair. So 10 pair tu saya akan tengok pula dalam 10 pair tu mana bagi reward. So ada 4 pair yang bagi reward tinggi. So 4 pair yang saya akan trade actually. Saya akan monitor sepanjang Isnin sampai Khamis tu. Saya tengok 4 pair tu sebenarnya. Saya tak tengok 8 pair tu. Cuma saya gunakan satu Ahad tu banyak masa sikit untuk saya buat analisa semua pair. Itu. Macam malam ni saya analisa dengan kamu actually. Hari ni lah baru saya analisa dengan kamu sebenarnya. Daripada analisa ni saya akan bawa untuk saya punya trading nanti. Okay. So itu ada mentorship lah. So saya tambah sikit lah, seminggu sekali. Lepas tu siapa yang join mentorship ni, dia akan dapat live trade dengan saya lah. Saya ada analisa di training review lah. Maksud dia hari Selasa atau Rabu, Khamis tu kamu akan masuk webinar. Tu masuk sekali yang ramai lah webinar. Saya akan tunjuk kenapa saya entry kat sini. Kenapa saya entry kat sini. Saya nak kamu faham kenapa saya entry based on apa yang kamu belajar dalam buku. Dan mentorship tu bukan lifetime 2 bulan saja. Lebih pada tu kamu nak tambah tu pula pada kamu. Okey, tapi saya bagi sanggup komitmen dengan kamu 2 bulan. Lebih pada tu pulang pada kamu. Okey. Yang tu. Dan harga buku tu okey, mungkin lebih pada orang lain lah. Saya tak mahal. Tak ada, saya tak. Bagi saya harga berputuan lah dengan saya punya masa yang saya gunakan, effort saya kena bagi kat kamu. Dan saya mahal ni adalah RM799. Tu harga e-book saya. RM799. Bila saya open nak buka, saya tak buka lagi sebenarnya untuk jualan sebenarnya. Dah siap semua dah, actually nak tunggu launching je. Dah launching semalam. Nak tunggu promote lah sebenarnya. So kalau siapa yang berminat nak dapatkan e-book ni, nak dapatkan mentorship direct dengan saya, one to one, bukan dengan group, bukan dengan apa, berminat nak cerita masalah dengan saya, okay, mungkin saya boleh bagi sikit lah pesanan motivasi untuk kamu. So bolehlah dapatkan e-book. Ataupun satu cara lagi dengan join saya punya personal coaching. Personal coaching online lah. Buat masa ni offline tak ada lah. Sebab offline COVID lah, bahaya. Sebab saya kat rumah saya ada mak ayah So saya tak nak merisikokan mereka lah. Okay. Macam tu juga. Okay. So kalau personal coaching online, kamu akan dapat mentorship 3 bulan lah. Itu lah. Okay. So kalau kamu beli ebook, kamu akan dapat ada ID yang kamu akan dapat. So ID tu kamu boleh guna kupon untuk tebus.
personal coaching call line untuk kamu dapat harga diskaun lah. Okay. So yang tu saya promote dalam buku saya. Okay. Clear tak Mat? Saya clear lah. Okay. Ikaru clear. Aiman Syafiq clear. Rapsa. Cuba tengok goal lah. Goal. Saya tengok goal kan. Okay. So goal saya tengok. So sekarang ni dia buat apa? Pattern kat ni adalah pattern apa? 1, 2, 3 double top kan. Tapi hati-hati. Banyak kali dia test, makin lemah SNR tu. Yang tu yang saya faham lah. Bukan semakin banyak kali test makin kuat kan. Yang tu saya tak. Yang tu dulu saya pegang macam tu. Tapi bila saya tengok balik pada dalam DOM, depth of market apa semua tu, dengan guru saya pun apa semua, dia cakap satu je. Big player tak kena letak tempat yang sama order berkali-kali. Understand, saya faham lah. Tapi terpulang pada kamu lah itu. Yang tu benda yang tu pemahaman masing-masing lah. Okay, ni pemahaman yang saya faham. Okay. Cuba tengok goal coach. Okay. Goal dah tengok. Clear. Muhammad Soleh. Clear. Muhammad Solah. Clear. Zainal. Nal. EG. Euro GBP. Pen yang paling mahal kali. So EG. Ke manakah EG? Tengok saya dah buat analisa kan. Ni minggu lepas kan. Saya tunggu breakout dulu saya kata. Bila price breakout, baru kita sell. Tapi price tak breakout. So, apa dia buat? Tu yang penting yang kita menanti apa breakout. Ni breakout ni. Kadang-kadang trader kata udah breakout lah. Dia ambil sini kan. Tapi kamu lupa yang panjang ni ada agak. Okay. So, bila kamu tengok kan. Ni saya nak go through sikit lah. Lebih dalam sikit. Okay. So, kamu tengok. Bila price tiba-tiba dia buat apa sini? Dia buat pimba kan sini kan. So, bila buat pimba ni, dia buat reaction di zone ni. Takkanlah kamu nak sell lagi. Kan? Fokus pada buy je lah. Kalau kamu nak masuk lah. Kalau macam saya tak entry lah. Sebab saya nak target sell. Kalau kamu nak ubah decision, kamu dah target saya seminggu satu pair je. So, apa-apa jadi saya akan bertaruh untuk satu pair tu je. So, kamu boleh tengok buy candle. Macam saya tak akan sempat lah tengok buy candle. Sebab memang saya trade 4 pair. Kadang-kadang kamu banyak yang PM saya kan. So, saya terpaksa tengok pair-pair lain sama. Kadang-kadang saya bagi sikit motivasi untuk saya punya student apa semua kan. Yang tu lah. Selalunya saya bagi motivasi based on personal lah. Bukan dalam ni kan. Cuma kalau dalam channel tu kadang saya cerita lah sikit-sikit kan. Nak bagi kamu sedar. Okay. So EGU minggu depan apa yang berlaku? So seperti sedia maklum, EG apa yang buat? Dia buat pada sini. Dia buat double top kan. Okay. So dia buat double top. So dia ada satu lagi. Dia punya kepala ini kan. Satu resistance ni kat sini. Okay. So sini dia punya support dia. Okay. So sini dia punya banyak sini kan. Sini dia punya SBR IBS kan. Kan dia dah break tu kan. Kita tahu lah juga kan. Set dia dah break tapi tak tahu dia. Okay. So dia punya support, dia punya resistance. So apa yang berlaku pada EG ni sekarang? Okay, untuk EG ni, okay, saya senang je. Kita buat short ni Saya tunggu dia breakout. Dia breakout ni, saya akan buy. Dia breakout ni, saya akan sell. Sell sampai mana? Sell sampai sini. Balik, dia akan test balik. Dia breakout ni, barulah kita akan tengok pandangan jauh sikit kan. Pandangan mata jauh kan. So, kita akan sell sampai sini. Ataupun nak lebih dahsyat lagi, kita akan sell sampai sini. Okay. So, adakah GBP Euro akan melemah minggu depan lah? So, kita tengok lah. Tapi yang dia kata dia tak breakout, janganlah kita pergi sell lagi kan. Sebab apa? Nak apa? Sebab apa kamu sell? Sebab saya dapat ni 30 pip ni je tu. Disebabkan kerana tamak kita 30 pip tu, kita dah rugi. Mungkin 1 pip, 2 pip. Tunggu clear dulu breakout, baru kita entry. Okay? Clear tak? Saya ambil banyak sangat. Clear tak Zainal? Terima kasih Muhammad Azril. Goal saya dah terang tadi. Kan goal tadi dah terang tadi kan. Baru sangat terang. Saya ingat tak boleh ulang kot. Kita akan tunggu price bias kepada sell lah.
Sebab kalau kita nak buy, kita tunggu dia breakout atas ni, baru kita akan buy. Okay. Ikaru Chen, thanks coach. Okay, masih. Kamel, ada hal. Coach, kalau dia tak tembus zone, bila kita nak entry? Entry bila dah mantul ke bawah sikit ke? Bila dia kalau tak tembus zone, bila kita tak entry? Kalau tak tembus zone, jangan entry. Terpulang lah. Terpulang. Maksudnya macam ni. Kalau saya tunggu breakout kan, maksud kalau kita gunakan strategi breakout, tunggu dia breakout lah. Contoh macam pair apa tadi macam UJ kan, dia ada tembus kan zone, so kita akan buy di sini lah. Okay, yang tu. Kalau dia tak tembus zone, janganlah kita buat decision nak buy. Contoh kita nak buy, tiba-tiba tak tembus zone. Contoh macam EG jadi kan, EG. Saya contoh baik EG. Minggu lepas kan kita target sell. Tiba-tiba dia tak break pun kita punya zone. So janganlah kamu nak sell lagi sebab dia tak break, betul tak? Stay, tunggu peluang yang atas-atas lagi lah. Tak perlu nak menginjak, cari kawasan net resistance yang atas, untuk cari tempat yang sell. Okay, clear tak? Kamel. Okay, clear sangat. Thank you coach. Okay, masih Jai watching. Poden, Saipudin, Fido Ahmad, FFP, Izham, Wibo, Ifran, Ozid, Omek, GA dengan GN. GA Omek Omek minta GA So GA minggu lepas tengok price dia breakout dan dia test dia punya kawasan ni. Alhamdulillah lah. Okay, cuma saya tak entry lah. Okay, saya tak sempat entry pun sebenarnya sebab bagi saya risk dia breakout ni, saya tengok dah terlalu jauh kan, so saya tak berbaloi sebab tu saya tak ambil lah entry. Okay, so minggu depan ke mana arah ke tuju? GA. So GA ni, so sini nampak dia punya support ni punya besar zone ni. Okay, so tadi cari resistance ni kat mana? So sini ada satu resistance So ni adalah support latest dia. Maksud dia GA ni apa? Selagi dia tak break merah ni, support yang bawah kali, selagi tu kita takkan cari sell. Okay, so far GA dia dah breakout ni kan, nampak breakout resistance ni. So sebenarnya GA dalam dalam mode kenaikan sebenarnya. Okay, so ni adalah target TP kita di kawasan sekitar resistance ni. Okay, untuk GA. So far GA kita bias kepada buy, so kita akan cari peluang buy di ni. Tapi kalau dia dah break support ni, peluang buy kita adalah terbatal lah. So GN, apa kisah GN saya ni? Minggu lepas saya kata saya tunggu dia breakout. So dia breakout dia tipu kita pula kan. So ni yang pentingnya apa? Stop loss. Okay, so GN kita akan tambah kepada, saya selalunya GN, GA pun saya jarang dapat trade sebab risk dia besar. Bagi saya tu kalau kadang sampai 100 pip tu saya rasa macam entry. Kalau saya nak trade dalam minggu tu, tapi kalau saya nak swing, saya punya stop loss memang besar lah. Kalau saya nak trade sampai 600 pip, 500 pip tu stop lossnya selalunya lebih dari 100 pip. Minimum stop loss saya 100 pip kalau saya nak trade 500 pip tu. Macam EN tu pun saya trade, saya punya stop loss pun 100 pip actually. Berbaloi lah. TP pun kan, ni stop loss nak 30 pip, TP nak 600 pip kan. Yang tu cari menyakit lah. Okay, so GN tandakan support resistance dia. GN menarik GN ni. So yang menjadi bestnya, GN dah break ni tak? So kita jangkakan price akan buat kenaikan. So selagi dia tak break ni, tak break support merah ni, selagi tu kita tak akan cari peluang sell. Okay, so kita akan cari peluang buy. GN kita akan cari peluang buy. So kita tunggu CS lagi untuk kita buy first TP kita sini lah. Tapi yang dah kata dia breakout sini, kita akan cari next TP kita di kawasan sekitar ni lah. Ni kawasan SBR RPS kan, ataupun resistance dia. Okay, ni pun boleh menjadi kita punya tempat TP. Tengok situasi. Okay, kadang-kadang sampai sini saya ambil gaji saya dulu, lepas tu saya hold lah sampai depan ni, ataupun tempat ni saya hold. Penting kita ambil gaji dulu nak withdraw. Okay, tiap-tiap minggu.
Akhir Kirana. Tapi request satu cikgu SNR go kat Delhi. SNR go kat Delhi. So kalau kau tengok SNR go kat Delhi pun saya nampak kamu nak movement yang macam mana? Saya nak cuba memahami apa maksud kamu. Kamu nak swing ke? Okay. Kalau goal ni, kalau SNR Daily yang saya nampak adalah sini satu. Okay. Sini dia break. Tak cantik lah sebab dia kacau kamu punya, apa, kawan kita punya ni So, saya tambah satu ya goal. Goal kau nak tambah. Tak. Sebab saya lukis malas nak ganggu dia punya tulisan So, sini adalah satu merupakan support resistance dia. Okey, satu. Dan yang ni juga merupakan dia punya SNR. Okey, untuk goal ni senang je. Kamu tunggu dia breakout salah satu arah, breakout bawah kamu akan cari sell sampai sini. Okey. Kalau dia breakout atas, kamu akan cari buy sampai mana? Saya import ya sampai mana? Saya bukan monthly kamu. Kamu boleh cari buy sampai sini. Breakout ni, barulah kamu cari buy tempat lain pula. Okey. Senang ya maksud dia. Tunggu dia breakout ni, kamu akan cari sell sampai sini. Ataupun, tapi kamu kena beringat lah, sini pun ada juga sebenarnya. Ada satu yang comel ni kan. Hati-hati lah. Sebab dia react dengan kita punya ni. Okay. So, breakout sampai ni ataupun break ni, dia akan cari sampai ni. Ataupun breakout atas, dia akan cari sampai atas. Breakout resistance, dia akan cari sampai sini, 1840. Okay. Orang ajak kat Expo nak daily lah. Macam-macam. Clear ke? Clear. Okay. Clear tak? Akhir. Kira nak. Sebenarnya kat mana-mana pun boleh guna daily. Tapi bila saya dah selalu guna kat Expo, tiba-tiba bila nak cari kat daily, saya akan macam blur-blur sikit lah. Sebab mata dah main kat Expo banyak kan. Tapi tak ada masalah lah. Kat mana-mana kamu selesa, kamu guna lah. Mana-mana selesa kan. Itu tak masalah. Dia bukan bergantung kepada daily SNR yang kuat, weekly SNR yang kuat, monthly SNR yang kuat. Sebenarnya nak bergantung tu sebenarnya adalah order yang ada sebenarnya. Ataupun setiap SNR merupakan kebarangkalian ada order di situ kan. Yang tu yang penting. Okay, Omek. Thank you tuan, semuanya jelas, clear dan mantap. Okay, terima kasih Omek. Kamel, KJ saya dah terang tadi Kamel. Nanti boleh tengok live saya balik ataupun tengok kat YouTube. Okey, KJ kita akan bias kepada sell, cuma kita akan tunggu retracement. Okey, tunggu retrace lagi sikit dan naik lagi baru kita akan sell lagi. Carilah kawasan-kawasan SNR support and resistance untuk kita sell. Okey. Untuk KJ kami. Ada soalan lagi tak? Kalau clear semua, kita sudah kita punya ni lah. Ada soalan tak? Last question. Soalan terakhir untuk minggu ni. Okay. Kalau clear tak ada soalan, alhamdulillah tak ada soalan. Boleh tak? So, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa sekadar itulah untuk kita punya live minggu ni. Okay, nak lebihkan pemahaman saya ke? Okay, tak masalah. Kamu boleh praktis kat kamu punya daily. So saya harap kamu apa yang saya share ni boleh jadikan sebagai satu confluence untuk kamu lah trading nanti. Muhammad Naim, UCF. Orang nak tutup lah, boleh minta. Okay, UCF live Dia dah UCF tadi tak minta. So UCF apa berlaku? Dia dah break dan dia turun dah kan. So UCF simple analysis sebelah saya. So ni adalah satu resistance. Ni adalah merupakan satu SBR RBS. Okay. Ni merupakan satu support.
So ni merupakan satu lagi resistance yang dia dah pecahan. So saya menjangkakan ECF ni. Okey. Ni pun satu ni lah. Kita akan tengok reaksi dia. Kalau kamu nak lebih selamat, nak lebih bergaya trade adalah kamu tunggu dia breakout. ECF ni selamat, kamu kena tunggu dia breakout ni. Kamu nak buy. Okay. Breakout ni baru kita selesai nak buy dengan sampai atas ni. Selagi tak breakout, hati-hati sebab kemungkinan price boleh lagi turun. Okay. Dia boleh turun. Cari level-level bawah lagi. Dia boleh test balik untuk buat double top, double bottom. Okay. So untuk UCHEF sorry. Untuk UCHEF ni saya bias kepada buy. Okay, tapi buy saya lebih selamat. Saya lebih selesa buy bila dia break A ni, kawasan resistance ni, untuk ke C. So mungkin dah tak, bagi saya tak minat untuk buy lah. Itu je. Saya just tunggu dia buat movement baru untuk saya entry balik. Okay. Ataupun dia buat retracement sampai bawah ni, mungkin saya akan minat untuk buy balik. Okay, yang tu daripada UCHEF lah. So Mak Zoli, thank you. Okay, thank you, masih. So Zainanan, CJ, KJ KJ saya terang tadi So KJ tadi macam kita kata, kita cari sell lah. Okay, kita akan cuba cari sell di kawasan resistance lah. Tunggu dia retrace dulu untuk kita sell. Kalau dia break ni, kita akan boleh hold sampai bawah lagi lah. Okay. So saya rasa sekadar itu dulu untuk minggu ni. Sejam lebih dah kan. Elok lah tu. So saya pun dah makin serak kan. So saya harap lah kamu gunakan sebagai confluent dan kamu boleh profit konsisten yang konsisten kamu dapat membantu orang lain. Bantu diri kamu, bantu keluarga kamu, bantu orang sayang kamu. Okay. Cuba trade dengan berkat. Maksud berkat tu maksud dia apa? Kamu trade tu jangan trade waktu tengah kerja. Trade lot tengah kerja. Sebab waktu kamu kerja tu adalah amanah kamu diberikan oleh bos kamu kan. Yang tu saya nak nanya sikit lah. Okay. Kadang tu pun jadi salah satu punca kenapa kita still loss dalam trading. Okay. Tu sedikit saya punya pesanan lah. Okay, melainkan kamu bos ni hari tak masalah lah. Okay. So sekian saja. Kita jumpa lagi pada mungkin Selasa atau Rabu ni. Saya akan share analis. Cubalah subscribe saya punya YouTube. Join saya punya live, saya punya ni, saya punya channel, Telegram, Instagram. Banyak saya buat Okay. Semua saya edit So saya harapkan semoga kita dapat profit lah minggu depan dengan konsisten. Dan kita akan jumpa insyaAllah minggu depan di waktu yang sama lah. Kalau tak dapat lang, saya akan beritahu lah. Sebelum saya buat live tu, saya akan beritahu dulu. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.